Okey, memurid. So, dalam video ini pula, cikgu nak terangkan 5.5 aplikasi nanoteknologi dalam industri. Okey. So, apa dia nanoteknologi ni ya? Okey, pertama sekali murid perlulah mahir ataupun tahu menerangkan apa dia maksud nanoteknologi. Kemudian boleh menghuraikan nanoteknologi dengan contoh aplikasi dalam kehidupan harian. Jadi kita kena tahulah nanoteknologi ni dalam kehidupan harian kita yang mana satu sebenarnya. Okey, so nanoscience dan nanoteknologi. Okey. So nano ni sebenarnya apa? Nano ni sebenarnya dia berkenaan dengan saiz. Okey. So kalau dalam sains kita belajar saiz ni dia ada tera, giga, mega, kilo, desi, senti, mili, mikro, nano, piko. Okey. So kalau kat atas ni dia darab 12, ini darab 10, ini darab 9, darab 6, darab 3. Ini pula darab negatif 3, darab negatif 6, darab negatif 9, darab negatif 10, darab negatif 12. Kalau negatif tu bermaksud dia semakin mengecil lah. So kalau kita tengok nano, nano N tu nampak tak? Darab 10 kuasa negatif 10. Maksudnya dia negatif, dia semakin kecil. Okay? Betul tak nano? Mana nano dekat dalam ni bahan nano. Okay. Darab 10 negatif 10 lah, lebih kurang lah ni bahan nano di bahagian ni yang warna merah ni. Okey, so nanoscience ialah kajian pengolahan bahan pada skala nano, iaitu antara 1 nanometer hingga 100 nanometer. Okay. Maksudnya kita buat satu kajian bahan, di mana kita tahulah bahawa bahan ni dia terdiri daripada zarah. Dan zarah ni dia ada banyak saiz. Nanometer bermaksud kita menggunakan bahan yang terdiri daripada zarah yang bersaiz 1 nanometer hingga 100 nanometer. Kemudian apa dia nanoteknologi? Nanoteknologi ialah pembangunan bahan ataupun peranti dengan memanfaatkan ciri-ciri zarah nano. So nanoteknologi bahasa mudahnya ialah kita buat satu bahan di mana bahan tersebut terdapat zarah-zarah yang bersaiz nano. Okay. Alright. So bawah ni anda boleh tengok juga di dalam buku teks. Okey, ini adalah contoh-contoh zarah yang bersaiz nano. Okey. Jadi ada molekul air saiznya 0.1 nanometer. Kalau zarah emas 10 nanometer, virus 1 mikrometer, rambut sehalus 100 mikrometer. Okey, kemudian duit shilling 2 cm. Okey, kemudian dekat sini ada helaian grafin, helaian diameter tube karbon nano. Okey. Sel darah merah bersaiz 5 mikrometer. Alright. So next. Okay, aplikasi nanoteknologi dalam kehidupan harian. Okey, so penggunaan zarah nano mampu untuk memberikan keputusan yang lebih memuaskan. Kerana zarah sangat kecil ini berupaya untuk menembusi lapisan kulit dengan lebih mudah. Okay, dah nano ni maksudnya saiz sangat kecil, maka dia boleh melepasi lapisan kulit dengan lebih mudah. Zarah nano juga mampu menyelaputi lapisan permukaan dengan lebih sekata, menjadikan bahan terbaik sebagai ejen penyalut. Disebabkan saiz dia terlalu kecil, maka dia adalah ejen penyalut yang bagus. Okay, so dalam kehidupan harian kita apakah teknologi yang menggunakan teknologi nano ni? Contohnya semikonduktor. Semikonduktor ni adalah biasanya dalam elektronik. So semikonduktor yang lebih kecil dan efisien, sistem pendawaian dengan konduktiviti yang tinggi. Kemudian untuk tenaga dan elektrik, sel solar lebih efisien dan lebih kecil, bateri yang lebih tahan lama. So kalau bateri tersebut ada menggunakan bahan yang bersaiz nano, dia akan lebih tahan lama lah. Tekstil. Okey, tekstil ni bahasa mudahnya kain lah So dalam kain tu ada fabrik kalis air, api, kotoran. Kemudian fabrik pelindung sinar UV dan anti kedut. Kalau kita tengok dekat pasaran, ada pakaian yang ada sesuai untuk melindungi kita daripada sinar UV. Sinar UV adalah cahaya matahari. Okay, dan anti kedut. Maksudnya lepas basuh dan keluar dari mesin basuh pun pakaian tersebut tidak berkedut. Ini semua teknologi nano.
Kemudian dalam perubatan, ada peranti ujian yang lebih sensitif dan sistem penyampaian ubat yang lebih berkesan. Dan dalam pertanian, racun perosak yang lebih efektif dan pembajaan yang lebih cekap dan menyeluruh. Kalau dalam pembajaan, kenapa dia lebih cekap? Sebab saiz baja bersaiz nano, maka dia mudah menyerap ke dalam akar tumbuh-tumbuhan. Kemudian dalam makanan, bahan tambah makanan berskala nano. Contohnya pun bungkus makanan anti mikro. Ini contoh aplikasi ya. Okey, seterusnya perkembangan bidang nanoteknologi. Ini yang kita fokus. Dalam silibus SPM nanoteknologi, apakah yang kita belajar? Kita ada belajar satu benda. Tengok Pertama, menyumbang kepada perkembangan pusat kajian tentang aplikasi nanoteknologi dalam pelbagai aspek kehidupan. Contoh bahan yang menjadi tumpuan utama ialah bahan daripada karbon yang dikenali sebagai grafin. So teknologi nano yang kita nak fokus sekarang ialah kita fokus kepada grafin. Nama bahan itu ialah grafin. Apa dia grafin? Grafin ini diperbuat daripada karbon. Dia diperbuat daripada karbon. So grafin merupakan salah satu elektrod bagi karbon selain berlian dan grafit, namun mempunyai sifat yang sangat berbeza. Okey. Nanoteknologi ni secara general dia ada 3 bahan Yang pertama grafin, yang kedua grafit dan yang ketiga ialah diamond ataupun berlian. Ini semua nano Okey, jadi apa beza grafit dan juga grafin? Okey, kalau anda tengok okey, so cikgu baca dulu saiz grafin yang berukuran 0.1 nanometer menjadikan grafin antara bahan yang penting dalam bidang nanosains dan nanoteknologi. Helaian grafin dapat menghasilkan pelbagai bahan lain termasuk grafit, tiub karbon nano dan bola fluorena. Kalau yang cikgu perasan lah kalau anda minat bermain badminton kalau perasan ada setengah badminton dia menggunakan teknologi nano. Kenapa nano? Sebab kalau kita tengok nano ni saiz dia kecil, maka dia akan dia lebih ringan. Okey, sebelum tu cikgu fokus dulu apa dia grafit. Grafit dalam bahasa Inggeris kita panggil dia graphite lah. Graphite ni contohnya mata pensel. Okey. So kalau graphite ni dia tidak kuat, dia rapuh. Tapi dia boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, yang itu student kena ingat Okey, karbon ni dia tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Sebenarnya sebab apa? Sebab dia bukan logam. Okey. Tapi apabila dia membentuk setengah bahan, dia boleh mengalirkan arus elektrik. Contohnya kalau dia membentuk grafite. Grafite contohnya mata pensel dia boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, kemudian grafite ni apa? Okey, kalau anda tengok corak-corak ini okey. Ini nama dia helaian. Okey, dia membentuk macam satu helaian kain Dah bayangkan Okey, satu layer. Kalau satu layer, mana-mana bahan yang terdiri daripada satu layer kita panggil grafite. Okey. Kemudian grafin ni apa? Grafin ni dia adalah terdiri dari beberapa grafite. Ni layer yang pertama, ini layer yang kedua, layer yang ketiga. Dia combine sekali layer ni. Maka yang ini nama dia grafin. Okey, memandangkan the combination beberapa layer of graphite, jadi grafin ni dia lagi kuat daripada graphite tadi. Dia lagi kuat. Okey, kalau graphite ni dia rapuh, dia mudah pecah, dia mudah patah, tapi grafin ni dia sangat kuat, dia sangat keras. Inilah yang kita guna dalam teknologi. Okey. Contohnya raket badminton, dekat basikal ada So kalau yang kita belajar, okey, basikal ini tu diperbuat daripada karbon. Anda jangan fikir karbon tu arang saja. Kan? Arang macam mata pensel tak kuat Sebenarnya dia jadi sangat keras dan kuat apabila dia membentuk grafin. Dan satu lagi nanoteknologi ni adalah berlian. Dalam bahasa Inggeris kita panggil diamond. Okay. So kalau diamond dan berlian ni adalah bahan
bukan logam yang sangat keras. Okay? Walaupun ianya diperbuat daripada bahan bukan logam, iaitu karbon, tapi dia sangat keras. Itu kalau belian. Okey. So seterusnya grafin Okey. So, kita fokus pada grafin lah dalam kita punya syllabus. Jadi apakah sifat fizik bagi grafin? Dia kuat dan keras, dia loop sinar ataupun transparent, dia boleh mengalirkan haba dan elektrik yang baik. Okey, kemudian dia bersifat kenyal. Kenyal maksudnya dia mudah luntur. Jadi kalau bahan tersebut diperbuat daripada grafin, dia mudah luntur dan tidak mudah patah, tapi dia keras. Bersifat tidak telap dan dia adalah rintangan elektrik yang sangat rendah. Maksudnya dia boleh mengalirkan arus elektrik lah. Okey, kemudian helaian grafin terbakar pada suhu yang lebih rendah berbanding grafit. Okey. Kemudian grafin merupakan elektrod karbon yang paling reaktif. Tindak balas kimia grafin masih dikaji oleh penyidik secara terperinci kerana penemuan dan pengasingan grafin yang masih baru. Beberapa sebatian berjaya dihasilkan, antaranya grafin oksida yang digunakan sebagai mangking. Okey. So grafin ni nak tahu apa? Kena tahu dia punya sifat fizik lah. Yang penting. Okey. Okay. Alright. So seterusnya kegunaan grafin. So ingat grafin terdiri daripada karbon. Tapi kenapa dia boleh carry electricity? Sebab apa? Sebab dia punya macam ni Ni tak ada dalam syllabus lah, cikgu sekadar share saja. Katalah cutting dia macam ni. Okay, in between ini dia ada double bond Okay, dia ada double bond. Sebab apa? Sebab setiap karbon dia mesti kena ada 4 ikatan. Okay. Jadi dekat sini dia masih ada double bond. Kalau contohnya dekat sini mana ni? So dia punya dia adalah dalam ni ada double bond, di mana double bond ni pula dia akan berubah kedudukan dia. Sekejap. Baliklah Dekat sini dia ada double bond lah. Okay, dia ada double bond. Di mana double bond nanti dia boleh transfer. Dia boleh transfer ke sini, yang ini dia boleh transfer ke sini. Double bond ni dia sentiasa bergerak. Double bond itu adalah ikatan ganda dua yang terdiri daripada elektron. Jadi pergerakan elektron itu menyebabkan ianya boleh mengalirkan arus. Okay. So yang ni tak perlu tahu secara detail lah. Yang ni kalau murid-murid dah sambung study di peringkat diploma ke matrikulasi, kita akan belajar lah Okey, kemudian sensor. Grafin mempunyai luas permukaan yang tinggi. Yes, sebab kita tahu saiz kecil, so luas permukaan akan jadi besar. Okey. Kemudian bioperubatan. Okey, dia gunakan sebagai sensor kejuruteraan tisu dan sistem penyampaian ubatan. Kemudian kegunaan grafin lagi, polimer dan juga komposit. Kekuatan mekanikal yang tinggi menjadikan grafin sesuai sebagai bahan komposit polimer. Okey. Kemudian kegunaan grafin dia membentuk membran Okey, contohnya untuk penurasan air, pemisahan air daripada campuran gas. Dia sangat sesuai lah. Penurasan ni maksudnya penapisan. Nak tapis air daripada apa? Daripada gas. Sebab kita tahu di dalam air ni juga ada gas-gas yang terlarut. Kemudian tenaga, okey, contohnya bateri lebih tahan lama, fleksibel dan kuat. Dia adalah super capacitor. Jadi mana-mana bateri yang terdiri daripada bahan grafin, maka dia lagi tahan lama lah. Okey. So itu sahaja berkenaan dengan nanoteknologi.